Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara kita kembali Syahril dan juga Fazli. Apa khabar baik sih alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi tengok kat TV agak macam lain ke tak ni sekarang ni? Ke macam biasa? Lain sikit lah. Sebab kita bersiaran di lobi Wisma TV. Tak buat kat studio malam ni. Kenapa? Tak buat kat studio. Sebab apa? Sebab kita nak bersama dengan orang-orang di RTM. Nampak ramai kat belakang tu. Kat tangan sikit. Wah, nampak tak? Ramai orang tengok kita ni malam ni. Okey, baik. Para penonton sekalian, terima kasih setiap hari Isnin kerana sudi bersama kami. Sebab tajuk malam ini pun kita nak ibu bapa, anak-anak, adik-adik, akak-akak, pakcik, makcik semua kena dengar. Sebab kalau dulu yang ada telefon ni mungkin yang remaja. Sekarang ni kita tengok atuk-atuk kita pun layan Facebook. Atuk nenek pun dah pandai layan Facebook. Sebab tu kita nak suruh semua dengar hari ni. Sebab tajuk kita segalanya di hujung jari. Tapi bercerita berkenaan dengan atuk-atuk tadi, saya nak bagi contoh ayah saya ataupun mak saya sendirilah. Penggunaan telefon bimbit tu sebenarnya penting untuk mereka. Contoh kata tadi atuk-atuk kan. Ini ayah saya, mak saya lah baru-baru ini pergi menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah. Bayangkan kalau dia tanpa telefon pintar di jari, saya susah untuk berkomunikasi dengannya. Tapi sekarang ini canggih. Sebab apa? Saya boleh tengok mukanya, muka dia kan. Bayangkan kalau dulu tak ada telefon bimbit, orang pergi haji. Macam mana nak call apa semua? Dulu boleh beribadah dengan khusyuk. Ya ke? Jadi awak nak cakap mak saya ni tak khusyuk lah? Tak ada, dia rindukan anak lah tu. Kan? Kalau Fak pergi sana tak tahulah khusyuk ke tak. Alhamdulillah. Okey. Yang paling pentingnya kalau kita buat sesuatu perkara dengan landasan ilmu yang betul, dengan cara yang betul, alhamdulillah, khalas, baik. Tapi yang jadi masalahnya bila kita guna teknologi itu secara tak betul, kita viralkan benda-benda yang palsu, kita dengar input-input yang salah, itu yang membuatkan kita jadi masalah. Betul. Dan sekarang ni pun kita pun tahu bahawa sekarang ni ramai keyboard warrior. Kan, pantang ada The Red Warrior saya tahu. Red Warrior Kelantan ya. Tapi ni keyboard warrior sekarang ni semakin banyak juga. Kalau ada isu-isu yang mungkin mereka nak panaskan, keyboard warrior ni apa lagi kan? Laju je. Dan kita pun tak tahu sebenarnya, kita pun secara tak langsung terlibat sebagai keyboard warrior. Kita cakap keyboard warrior ni orang lain lah, blogger semua. Tapi sebenarnya kita yang komen-komen mengarut-ngarut, kita pun salah seorang keyboard warrior. Tapi kalau nak cerita berkenaan dengan perkembangan teknologi ni sebenarnya, nak tahu tak, saya ni bertemu jodoh dengan isteri saya pun menggunakan teknologi terkini. Menggunakan Friendster. Zaman saya dulu surat layang ke? Surat layang. Okeylah, tak apalah. Saya lebih moden lah sekarang ni. Baik, kita ada dua tetamu. Satu dari pihak Cyber Security Malaysia nak berbicara mengenai bagaimana Cyber Security memantau keadaan ini, dan satu lagi kita ada tetamu pakar jenama diri. Ini penting juga. Jenama diri pun saya tak berapa nak jelas. Mungkin ada kaitannya. Kita nak tanya tetamu kita lepas ni. Sebelum itu? Sebelum itu apa kata kita dah lihat hashtag pengguna e-card. Apa tu? E-card ni merupakan enforcement card, adalah pas sementara yang diberikan kepada pendatang asing tanpa izin. Ini diberikan kad kepada mereka lah. Jadi, you ada e-card kan? Tak ada lah. Baik, kita tengok e-card. Apa dah isi lah. Nak tengok? Ya ke? Sekejap, ke bawah tu. Anda terlalu taksub dengan gadget anda sampai anda terlanggar orang. Jangan risau, saya ada jalan penyelesaiannya. Bayangkan kehidupan anda tanpa saya. Jadi bermula saat ini, jangan bermain handphone ketika anda memandu, jangan bermain handphone ketika anda makan. Kalau bersama dengan keluarga tu, janganlah main handphone. Luangkan bersama dengan keluarga anda. Okey, Syahril. Yes. Macam mana tadi anda dah tengok promo tu? Watak anda sebagai apa tadi? Sebagai imajinasi ke macam mana? Watak saya macam guide lah pada mereka yang terlalu taksub sangat sampai main handphone. Sebenarnya ada pendidikan juga. Bayangkan kehidupan mereka semua yang taksub dengan gadget tu tanpa saya. Terlanggar handphone, terlanggar pintu, kan? Yang mana tengah drive tu, bayangkan tanpa saya, kalau kontrol steering tanpa saya,
ke mana kereta? Ke tepi. Tapi kan kita gelak-gelak kan, saya rasa semua yang you tunjuk tadi semua kita buat. Semua, tapi yang bro gigi tak lagu Ada juga Fat, bro gigi tengok telefon pun ada Fat. Ya ke? Ada, betul. Okey, jom. Okey, tapi peringatan untuk anda semua yang mana nak telefon kami, nombor telefon kami berubah kerana kami berada di luar ini. Nombor telefon kami 0322828578 ataupun 8579. Itu nombor yang harus anda telefon untuk tanyakan soalan kepada tetamu undangan kita. Okey, Syaril, silakan. Okey, baik. Sebelum Fat tengok dekat Facebook, ayuh kita bersama dengan dua tetamu istimewa pada malam ini. Yang di sebelah saya kita ada Encik Megat Muazzam Abdul Muttalib sebagai Ketua Jabatan MyCert Cyber Security Malaysia. Dan juga kita ada Encik Azmin, Encik Will sebagai Perunding Jenama Diri. Yeah. Perunding Jenama Diri ni macam mana bang? Okey, perunding jenama diri sebenarnya adalah satu saya mencipta seorang yang mana saya akan hasilkan orang yang ada jenama. Syaril nak, maksudnya kalau saya nak jenamakan diri. Syaril nak orang kenal Syaril macam mana? Nak orang kenal Syaril negatif ke positif? Positif lah kan? Positif dan pasti Syaril nak di antara di kalangan pun yang kata pengacara-pengacara di RTM ataupun di Malaysia ni, Syaril nak naikkan nama Syaril macam mana. So kita boleh bentuk Boleh bentuk, dan Syaril perlu ada jenama sendiri supaya nampak berbeza dengan orang lain. Okey, saya kena buat kursus lain dengan boleh tak dengan Tuan Azmin selepas ini. Baik, hari ini kita berbicara mengenai semuanya di hujung jari. Kedatangan wakil Cyber Security Malaysia sangat tepat sebenarnya, sebab hari ini kalau kita nak tahu cabaran cyber security dulu, mungkin dulu tu 10 tahun lepas lah dengan yang 2017 ini sangat-sangat berbeza sekali. Kita cerita dulu bagaimana kesungguhan cyber security berbanding dulu dan kini ni. Okey, terima kasih Syaril. Kalau ikutkan sekarang ni Cyber Security Malaysia, kami adalah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MUSTI. Dengan sekarang ni, dengan dunia teknologi yang berkembang dengan begitu pesat, Cyber Security Malaysia diberi mandat untuk memantau keadaan isu-isu berkaitan dengan ancaman cyber. Jadi itu adalah salah satu peranan bagi Cyber Security Malaysia untuk mengawal selia. Selain daripada itu, di bawah Cyber Security Malaysia, pihak kami ada menyediakan perkhidmatan yang diberi nama Cyber 999. Dia adalah sebuah perkhidmatan yang mana pengguna internet di Malaysia boleh menghantar laporan, aduan berkaitan semua jenis ancaman cyber, dan di mana pihak kami akan memberi bantuan teknikal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan. Mungkin boleh kita beri pemahaman jugalah, sebab kalau dulu saya sendiri pun terkeliru peranan MCMC, SKMM dengan cyber security. Ini sangat beza sebenarnya, sebab cyber security bawah MOSTI, SKMM bawah Kementerian Komunikasi. Ya, betul. Okey, bagi Cyber Security Malaysia, kami adalah sebuah agensi teknikal. Dan bawah Cyber Security Malaysia kami tidak ada akta. So pengkhususan tu lebih daripada memberi bantuan berkaitan dengan ancaman-ancaman cyber. Jadi pihak pegawai-pegawai di Cyber Security Malaysia memang mempunyai kemahiran bagi menganalisa semua jenis ancaman, dan daripada maklumat-maklumat ini pihak kami akan memberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya kepada pihak penguasa, polis, termasuk juga kepada pihak SKMM bagi mereka menjalankan siasatan. Jadi pihak Cyber Security Malaysia memang kami selalu bekerjasama. Khususan bidang teknikal ni macam mana tuan, kalau boleh bagi contoh? Okey, contohnya di Cyber Security Malaysia melalui perkhidmatan Cyber 999, kami memberikan ruang kepada pengguna untuk membuat laporan. Laporan. Jadi daripada laporan itu, kebanyakan laporan tu dikategorikan 9 jenis kategori. Contohnya aduan berkaitan dengan penggodaman, hacking. Penggodaman. Lepas tu berkaitan dengan ancaman virus malware. Lepas tu berkaitan dengan gangguan perkhidmatan, denial of service attack, spam, cyber harassment dan sebagainya. Jadi untuk isu-isu masalah ancaman cyber ni, pihak kami memerlukan kemahiran teknikal. Jadi pengkhususan tu amat penting. Jika kemahiran ini tak ada, memang susah untuk Malaysia bergantung. Bila berlakunya serangan-serangan ni, pihak kami perlu memberikan maklumat penting. So teknikal. So
bila berkaitan dengan teknologi ni dia banyak sangat berkaitan dengan isu-isu teknikal. Betul. Contohnya kalau viral kita nak kesan siapa yang pemula itu teknikal kan kita sebut. Itu teknikal. Contohnya kita nak tahu siapa dia profile. Ya. Profile tu dekat mana? Is it dikeluarkan daripada social media Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan maklumat-maklumat teknikal ni pihak kami perlu membuat siasatan, analisis. Dan maklumat-maklumat teknikal ni akan diberikan kepada pihak yang berkaitan bagi mereka menjalankan siasatan. Okey, clear, faham. Baru kita jelas SKMM apa tugasnya, cyber security lebih ke arah teknikal. Okay, baik. Banyak lagi kita nak tanya. Saya nak tahu juga dari sudut Cik Azmin kita sedia maklum berbanding dulu dan kini. Saya suka bagi perbandingan sebab dulu zaman kita dulu kita sebaya kot zaman kita dulu mungkin ancamannya bukan sebegini. Cara teknologi bergerak bukan sebegini. Betul. Tapi sekarang ni dia sangat berbeza. Anak-anak kita yang 3 tahun dah pandai guna phone, iPad itu sangat janggal bagi kita dulu. Betul. Bagaimana melihat peredaran itu kepada ibu bapa dan juga anak-anak ni? Betul Syaril, sebab sekarang ni kita rasa macam bila anak-anak kita umur 1 tahun, 2 tahun tengok iPad laju ya Allah, tekan pandai, kita rasa macam anak-anak kita bijak tetapi sebenarnya dia adalah satu petanda yang buruk untuk anak-anak kita. Ini satu petanda buruk, perkara yang patut kita lihat. Sebab apa, bila memang betul kita kata gadget, handphone ataupun iPad ni sebagai satu benda yang boleh merubah kehidupan kita. Benda kecil tapi dia boleh ubah kehidupan kita. Tetapi sebenarnya bukan merubah kepada positif, tetapi sebenarnya banyak kepada yang negatif. Sebab itu nanti kita akan kongsikan bagaimana kita boleh tahu kita ni ketagih atau tidak tentang gadget. Sebab itu kalau boleh kongsikan sekarang. Ni para penonton sekalian yang berada di mana saja, cuba dengar apa yang Cik Azmi cakap sebab kita nak anda buat dan tengok dan anda buat. Okey. Saya perlukan komitmen daripada anda semua yang mana ada handphone, yang mana ada gadget di tangan masing-masing. Mungkin anda ada di sekitar 1 meter di sekitar badan anda jauhkan telefon berkenaan. Kalau boleh matikan notification ataupun offkan terus telefon anda. Off terus. Alamak, macam mana nak baca Facebook ni, Pak? Pak tolong baca. Fazli okey. Fazli jangan off. Saya off. Okey. Dan kalau anak-anak sedang sekarang ni pegang telefon, cuba jarakkan telefon berkenaan. Kita akan tengok reaksi apa yang akan diberikan oleh mereka. Okey, cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang. Ada telefon, ada iPad, ada gadget, cuba off, jauhkan daripada anak-anak. Tengok apa reaksi anak anda sekarang. Bukan apa, sebab kita kalau ikut kajian ini daripada Harvard School, mereka mengatakan bahawa kita manusia ni melihat telefon ataupun gadget 110 kali hingga 200 kali selama sehari, 24 jam. Ataupun 4 ataupun 5 minit sekali. Kita mesti tengok. Okey, kalau anda dalam keadaan begitu, anda sekarang ni dalam keadaan ketagihan yang kritikal. Subhanallah. 5 minit sekali tengok Yep. Ketagihan tanpa apa-apa tujuan tahu sebenarnya. Kalau ada tujuan nak telefon dan sebagainya itu lain. Tetapi tak ada apa-apa notification sebagainya, kita rasa ingin tengok, kita rasa macam dandan rasa macam rasa tak sedap, kenapa telefon ni tak bunyi. Ada kan kadang-kadang tiba-tiba hari Minggu telefon sunyi sepi pula kan telefon. Kita akan melihat telefon selama 110 kali ataupun 200 kali selama 24 jam. Cuba cek. Subhanallah. Fat, hang betul lah tu dalam kategori itulah. Tapi nak tanya jugalah sebab saya ada terbaca juga artikel di mana kanak-kanak sekarang ini yang mana usianya kanak-kanak lah saya tak nak cakap usianya berapa, boleh terkena tumor otak kerana radiasi itu lebih tertumpu kepada mereka kerana otak mereka dan juga kepala mereka kecil. Adakah benar? Betul. Sebenarnya kita manusia walaupun kanak-kanak ataupun dewasa, kita sebenarnya mempunyai tendensi untuk kita kehilangan tisu-tisu otak bila berdepan dengan skrin telefon ataupun gadget. Kerana radiasi yang diberikan itu akan membuatkan otak kita kehilangan tisu otak. That's why dia akan keluarkan masalah-masalah lain seperti tumor otak dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah berasaskan kepada scientific punya penemuan. Subhanallah. Takut juga dengan Syaril. Kurangkan. Awas kan. Tablet apa semua. Saya tak bagi nangis tapi dah kena tukarlah. Okey, baik. Itu satu sudut lah. Kita nak tanya cyber security balik. Ini menjurus ke arah keselamatan di internet. Selain daripada isu-isu teknikal, sebab sekarang ni banyak isu-isu yang berkenaan viral palsu, berkenaan fitnah di internet. Cyber security Malaysia melihat isu-isu di laman maya ni macam mana sekarang?
Okey, kalau ikutkan dulu 10 tahun lepas, penggunaan internet ni sebenarnya dia lebih khusus kepada organisasi. Contohnya macam email, penggunaan email dan sebagainya. Tapi sekarang ni penggunaan internet tu dia dah sampai kepada pengguna. Kanak-kanak dan juga kepada keluarga dan sebagainya. Jadi impact dia memang impact yang besar. Impact yang besar. Jadi kita perlu mengawal selia dengan penggunaan internet ni, teknologi dan sebagainya. Jadi pemantauan penting. Contohnya kita kena pastikan bahawa ibu bapa dan juga di sekolah kena ada peranan bagi memberi tahu mengenai kebaikan dan juga keburukan penggunaan teknologi pada masa kini. Itu adalah penting. Dan pada Cyber Security Malaysia, kalau ikutkan pada 10 tahun yang lepas, insiden-insiden yang dilaporkan lebih kepada organisasi. Contohnya website, laman webnya digodam dan sebagainya. 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Tapi sekarang ni disebabkan dengan penggunaan internet tu dah sampai kepada user, orang biasa, kanak-kanak dan sebagainya, dia punya trend insiden tu pun dah berubah. Dia lebih kepada pengguna. Contohnya penipuan. Penipuan, social media, cyberbully. Benda tu sekarang ni sebenarnya dah memang dah sudah sampai di Malaysia. Bukannya kata isu ni isu di negara luar. Di Malaysia sendiri sudah ada. Laporan dah diterima dan pihak kami di Cyber99 pun memberi bantuan yang sewajarnya lah. Macam mana nak mengatasi isu-isu berkaitan dengan social media dan yang mana teknologi ni dah sampai kepada pengguna. So itu adalah amat penting. Okey, baik. Fad, kita tengok kat Facebook dulu satu dua. Okey, jom boleh. Jom kita tengok di Facebook. Ini pandangan daripada Kak Tim Sayang. Tim Sayang. Okey. Selepas saya baca di Facebook ni, standby sebab kita nak dengar pandangan orang ramai berkaitan dengan tajuk kita. Okey. Kak Tim Sayang kata kat sini, zaman berubah, manusia dan juga gadget sudah pun seiringan. Jangan kata orang dewasa, kanak-kanak pun tiada kurangnya. Ada juga yang kurang bertegur sapa dan juga bercerita sesama keluarga. Lepak sama-sama tapi masing-masing leka dengan dunia gadgetnya. Paling teruk lagi, ketandas pun bawa handphone macam Syaril. Seolah-olah tak nak lepas langsung gadget dari tangan. Perlukah dipersalahkan siapa-siapa atau diri sendiri kena fikir dan perbetulkan tabiatnya. Okey. Saya baca satu dululah, okey. Lepas ni saya akan baca lagi dan sekarang ini jom sama-sama kita dengarkan pandangan orang ramai pula berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, segalanya di hujung jari. Pertama sekali kita kena sedar yang kita ni adalah jarang bersama dengan keluarga. Pertama-tama kerja macam kita kerja kat luar. So bila ada dengan keluarga ni, habiskanlah masa dengan keluarga. Phone tu cuba ketepikan sekejap. Bagi saya, orang yang bermain phone masa dengan keluarga, masa dekat meja makan, fokus dengan WhatsApp, fokus dengan social media apa-apa pun adalah orang yang menyama levelkan family dengan social media. Itu je sebenarnya. Tolong, please. Keluarga nombor satu. Phone tak tepi lah kejap. Okay, pada pendapat saya lah kan. Yelah, kita kawan-kawan datang nak lepak, minum-minum, nak enjoy. Tiba-tiba sekeliling kita kawan main handset. Lagi kau dapat main game online. Rasa kita macam, benda kau ni kan. Orang nak lepak, sembang, tanya pasal perkembangan ni. Tapi korang handset, main-main. So, mana lepaknya? Baik aku balik rumah je tu kan. Untuk TV. Itulah pendapat saya tentang orang sekarang lah. Lebih mementingkan gadget daripada hubungan antara satu sama lain. Pendapat saya lah. Pada saya, pada mereka yang sering bermain gadget di waktu bersama dengan keluarga, memang sangat tidak bagus kerana time bersama keluarga kita tidak boleh campurkan dengan aktiviti gadget kita. Kerana apabila kita di luar pun memang kita nak selalu dengan gadget, even di dalam kereta pun dia orang gadget. Takkan bersama keluarga pun kita masih lagi nak bergadget kan? Sebab kerana masa itulah yang kita perlu fokus pada keluarga, let's say pada mereka yang mempunyai keluarga dan anak yang busy di waktu siang hari. Jadi pada waktu bersama keluarga itulah mereka harus menumpukan sepenuh perhatian. Bukan kita asyik nak bergadget saja kan. Okey, baik. Itu pandangan orang ramai. Menarik sekali. Saya terus nak bersama dengan Tuan Azimi. Ini sesuai. Kalau kita tengok pandangan tadi pelbagai, kebanyakannya mengatakan bahawa gadget ini secara tak langsung boleh menindakkan hubungan fizikal. Itu yang kita nampak daripada pertemuan orang ramai tadi. Bagaimana? Betul. Sebenarnya memang itulah masalah sekarang.
Bukan saja masalah kepada anak-anak kita, tetapi masalah kepada kita sendiri. Betul. Tapi kita kena tengok dulu. Anak-anak kita bermasalah melihat gadget 24 jam berpunca daripada siapa. Betul. Itu kena tahu. Dek, kerana kita sebagai ibu bapa. Saya sendiri saya sebut. Kerana apa? Bila kita rasa kita seronok nak makan di kedai makan sebagai contoh, kalau kita tengok hampir kalau kita pergi ke kedai makan, siapa-siapa yang pernah tengok lah kot, pergi kedai makan, hampir 90% daripada orang yang ada dalam kedai makan tersebut pegang gadget. Betul lah. Pegang gadget. Dan mengikut kajian 1/3 daripada mereka ini secara secara berterusan melihat gadget daripada awal mereka makan sampai habis. Makan seorang-seorang kot, tak ada kawan. Ini makan ada kawan. Yes, makan ramai-ramai. Dan sebenarnya akan daripada ibu bapa itu sendiri. Dia yang seronok rasa dia nak menikmati makanan, tapi akhirnya bagi gadget untuk anak-anak dia tidak mengacau. Tidak pergi kacau orang lain dan sebagainya. Alasan kita bagi jangan Alasan kita bagi supaya anak kita diam. Begitu juga kita di rumah, kita buat kerja, kita seronok nak tengok TV dan sebagainya, sebagai contoh nak tengok buat bicara hari ini. Kita bagi anak kita tengok gadget dan akhirnya dia akan jadi ketagih. Itu punca dia. Sebab itu kita tak boleh salahkan orang lain. Kita kena salahkan diri kita sebagai ibu bapa kerana kita membentuk anak kita begitu. Satu lagi saya nak celah. Kalau dulu laman web yang khas ibu bapa kita boleh blok awal-awal. Betul. Tapi sekarang ni melalui Facebook, Instagram, yang jenis viral ni kita tak boleh nak blok dah. Nak tak nak maklumat yang salah tu sampai ke anak kita. Betul. Macam mana dia punya dia sebenarnya satu lagi ibu bapa juga perlu ada pendidikan IT. Sikit sebanyak kena ada. Sebagai contoh di YouTube kita ada satu mode untuk kita menahan orang kata kandungan YouTube tu sendiri daripada anak-anak. Sebagai contoh yang kandungan 18 tahun ke atas dan sebagainya, kita boleh buat. Cuma ibu bapa perlu carilah, jangan duduk cari gosip pasal artis dan sebagainya. Banyak cari pasal artis dan sebagainya, kita lupa untuk mencari satu formula untuk mengekang anak-anak kita daripada melihat sesuatu yang lebih ke depan daripada sepatutnya. Ini kita kena jaga. Pendidikan internet. Yes, baik. Pendidikan internet. Saya nak tahu juga kadang-kadang apa yang kita sebarkan ini kita rasa seronok, tapi sebenarnya Cyber Security Malaysia boleh mengesan. Tapi sebelum jawab, boleh kita nak berehat sekejap. Kita bagi ruang untuk menarik nafas sekejap. Kita jumpa selepas ini. Okey, suara kita kembali. Malam ni kita berbicara mengenai semuanya di hujung jari. Ni jari anda ni. Kalau dulu orang kata pedang itu sangat tajam. Berbisa. Tapi sekarang ni tak jari kita ni tajam juga ni, boleh menusuk sampai ke hati, ke kalbu. Baik, tadi saya bersama dengan Tuan Megat. Saya tanya mengenai kadang-kadang apa yang kita sebarkan melalui gadget, melalui device kita. Boleh dikesan sebenarnya? Kalau ikutkan dari segi teknologi. Okey. Memang boleh kesan. Pasal setiap maklumat yang dihantar melalui social media dan sebagainya, memang kita boleh jejak dari segi proof technical proof. Sebagai contoh, bila kita menghantar contohnya email dan sebagainya, dia ada dia punya teknologi term dipanggil email full header. So email full header ni dia akan menunjukkan lokasi di mana email tu akan dihantar, source dan destinasi. Jadi untuk penggunaan aplikasi-aplikasi pun benda yang sama. Memang boleh dikesan. Boleh dikesan, tak ada masalah. Cuma yang penting adalah untuk mendapat maklumat daripada pembekal perkhidmatan yang sedia ada lah. Dan bila kita dapat maklumat-maklumat tersebut untuk mengesan, memang tak menjadi masalah. Itu adalah mana pentingnya pihak berkuasa perlu bekerjasama untuk mendapatkan maklumat-maklumat teknikal tersebut, dan selepas itu kita boleh buat siasatan bagaimana nak mengesan pengguna-pengguna tersebut, dan insya-Allah dia dapat dikesan dan ditangkap. Itu yang kita nak bagi makluman. Sebab kadang-kadang kita ni seronok, aku duduk dalam rumah, dalam bilik terpencil, orang tak tahu kot. Tapi sebenarnya dengan teknologi ni kita boleh tahu juga. Dan lagi satu saya nak tambah, sekarang ni pengguna dia memang terlampau taksub menggunakan social media. Dan kadang-kadang di dalam profil dia sendiri tu dia dah berikan banyak maklumat. Secara tak langsung maklumat-maklumat tersebut boleh diguna pakai untuk membuat siasatan dan juga penangkapan untuk mengesan individu-individu tersebut. Okey, baik. Jom kita dengarkan soalan dari orang ramai. Tadi pandangan, ini soalan yang sempat kami rakamkan awal. Jom, soalan pertama. Bagaimana kita nak menghadapi situasi apabila berhadapan dengan individu yang taksub dengan gadget? Assalamualaikum.
Saya nak bertanya kepada panel. Kalau saya dapat mesej yang saya tak tahu sumber dari mana, lepas tu adakah patut saya share ataupun forward dekat siapa-siapa sedangkan saya tak tahu kesahihan mesej tersebut? Okey, terima kasih. Okey, satu mengenai taksub dan satu mengenai orang yang viralkan, kita pun tak tahu daripada siapa. Siapa dulu? Ajak Zimi dulu. Okey, sila dulu. Soalan pertama. Okey, bagaimana nak berdepan ni dengan orang yang taksub? Okey, taksub ni maksudnya di sini adalah ketagih. Mereka yang ketagih. Dan saya rasa kita dah bersiaran lebih kurang dalam 15 minit dan sejam daripada waktu yang Syahrir beritahu supaya mereka meletakkan telefon masing-masing. Saya pasti dah percaya anda akan rasa resah. Kalau anda rasa resah di rumah masing-masing nak tengok telefon, siapa yang kontak, siapa yang ada WhatsApp, siapa yang upload di Facebook dan sebagainya, anda adalah kategori orang yang ketagih. Ketagih internet, ketagih media sosial dan juga ketagih gadget. Ini satu petanda. Jadi bagi mereka yang sekarang ni sedang ketagih, sebab ketagih ni sebenarnya Syarif, kesan dia sama dengan ketagihan dadah dan juga ketagihan arak dan juga ketagihan ganja dan sebagainya. Kerana dia bersifat sama. Dia menghasilkan satu dipanggil dopamin. Dopamin ni adalah satu rangsangan selepas kita mendapat sesuatu. Sebagai contoh, kita orang penagih dadah, dia dapat dadah, akhirnya dia akan rasa terangsang dan seterusnya dia akan bersemangat. Begitu juga dengan kita. Berapa lama kita tak dapat handphone, selepas ini kalau kita suruh dia buka telefon masing-masing selepas 1 jam bersiaran, rasa seronok sangat. Begitulah. Sebenarnya itulah kesan ketagihan. Jadi bagaimana nak berdepani dengan mereka ni? Macam mana kita nak tangani mereka dan bagaimana kita nak menyusun jadual mereka balik? Okey, kita tengok pada dua kategori. Satu kepada anak-anak kita. Dan kepada ibu bapa yang ada di rumah, anda boleh buat sekarang. Kalau anak-anak sekarang ni sedang ketagih, orang kata ketagih gadget, pertama sekali yang anda boleh buat on the spot, anda jangan charge gadget anak-anak tu 100%. Charge 20% ataupun 10% saja. Saya guna cara tu. Yes. Anak saya cakap tak ada bateri. Dia pun cakap pergi charge lah. Charge habis. Yes. So dia punya masa itu tidak akan lama bersama dengan gadget. So kalau boleh make sure charge je 10%, tarik bateri ataupun tarik charge je, bagi kepada anak-anak kalau mereka nak. Kalau dia mengamuk dia baling. Tak. Anak-anak sebab kita kata dia walaupun dia bijak menggunakan gadget, tetapi mereka masih belum lagi dapat menilai apa yang kita sedang lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah kita jangan ajar anak kita untuk unlock gadget kita. Jangan bagi password. Jangan bagi. Sebab itu maksudnya kita memberi kuasa kepada mereka. Orang akan rosak ni disebabkan oleh kuasa. Ada kuasa, ada duit. Ini kita bagi kuasa. Maknanya dia boleh akses pada bila-bila masa. Kita sedang tidur, dia boleh akses. Kita tak bagi dia, kita tak benarkan mereka untuk untuk guna gadget, tetapi mereka curi-curi untuk ambil dan mereka buka password. Saya pernah bagi tapi anak saya tak ingat lagi, dia 4 tahun baru. So nasib baik dia tak ingat. Kalau boleh sentiasa tukar password. Dan jangan bagi kuasa itu kepada mereka. Yang ketiga, pastikan anak-anak ni faham yang bahawa gadget itu bukan mereka punya. Itu adalah bapa punya, ayah punya, ibu punya. Kalau kita beritahu dia, ini gadget awak. Cara dia macam mana? Biasanya kita buat, tolong ambil gadget awak tu. Ayah nak charge lah. Jangan kata begitu. Sebab kalau kita kata begitu, dia seolah-olah rasa macam itu gadget dia. So apa yang anda patut buat adalah, tolong ambil gadget ayah, tolong ambil handset ayah. Itu menunjukkan bahawa itu adalah gadget kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, gunakan gadget ini sebagai orang kata insentif untuk perkara yang positif. Bagi contoh, dia dah buat sesuatu, contoh kita bermain dengan dia, dia dah buat Lego dan sebagainya, dia berjaya bagi sekejap 10 ataupun 15 minit. Itu adalah satu ganjaran supaya dia seronok. Jadi kanak-kanak ni bila dia rasa macam dia nak guna gadget, dia akan lakukan sesuatu yang positif. Okey, pasal password tukar tadi bahaya juga. Nanti Sri tengok, abangnya apa tukar password dia tak masuk ni. Kena beritahu lah. Ni. Sebelum jawab soalan kedua, kita ambil pemanggil jap tuan. Lama menunggu. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Namanya? Saya Haji Samsudin daripada Taiping. Okey, Haji Samsudin, silakan dengan soalannya, dengan pandangannya, silakan. Soalan saya. Pertama sekali, saya dapat tip. Baru malam ni dapat tip. Anak-anak
Jangan dicas dia punya telefon apa pun. Betul satu. Dia tanya tak ada bateri. Senang. Itu satu daripadanya. Dan dia beritahu saya setuju. Saya biasa buat kajian. Duduk restoran, mak, bapak, datuk, semua main gadget. Betul. Itu yang saya katakan betul. Dengan sebab itu, saya nak bagi soalan. Utama pihak pendidik, sekolah rendah, sekolah menengah. Buat undang-undang, jangan boleh bawa handphone atau ke sekolah. Dapat kampas. Jangan bagi-bagi. Itu sahaja. Kenapa kementerian tak buat? Baik. Ini saya tahu. Budak-budak bawa. Betul. Jadi ataupun apa pun puncanya mak bapak kena tegak. Itu sebenarnya. Terima kasih banyak Syamsul. Tak, dia punya tim terangnya puncanya mak bapak. Allah Akbar. Takut kita. Okey, Fad, sebelum tu saya nak minta jawab soalan kedua tadilah. Kalau mesej itu sampai ke kita, kita tak tahu siapa yang hantar. Apa yang kita kena buat? Okey, kalau ikutkan bila kita dapat maklumat daripada orang yang kita tak kenali. So sebaik-baiknya kita abaikan. Jangan kita pula bila kita dapat maklumat tu, maklumat yang tak sahih tu, lepas tu kita pula yang tolong forward kan. So benda tu makin lama dia akan jadi tular viral. So itu sepatutnya dijadikan sebagai kita punya panduan. Panduan yang simple but is efficient. Memang sepatutnya benda tu kita guna pakailah. Kerana bila kita tak tahu siapa di sebelah sana tu memberikan maklumat, kadang-kadang maklumat yang diberikan tu kadang berbahaya, kita tak tahu. Mungkin dia letakkan link pautan yang mana bila kita klik pautan tu mungkin akan benda lain yang akan berlaku di belakang. Contohnya mungkin dia akan hantarkan virus. So bila virus dah masuk di dalam gadget-gadget kita, berkemungkinan kita punya maklumat tu boleh hilang. So ada banyak jenis virus dan sebagainya. Dengan link pun virus boleh? Berkemungkinan boleh. Dan selain daripada itu selalunya ada attachment. Attachment untuk kita runkan attachment tersebut. Bila kita run, berkemungkinan akan jadi benda-benda lain. Baik. So sebaik-baiknya bila kita dapat maklumat daripada orang tak dikenali, by default kita jangan biarkanlah. Jangan kita jadi penyebar seterusnya. Delete lebih baik. Okey, baik. Fazli, awak tengok dulu di Facebook 1-2 sebelum kita nak bersama dengan seorang ustaz di talian untuk kita nak tahu juga bab hukum agama lah sebenarnya. Sebelum itu mungkin kita boleh Okey, jom kita bacakan 1-2 di Facebook sebelum kita bersama dengan Ustaz. Kita nak bacakan ini pandangan daripada Abdul Rahman El-Ferlisi namanya. Arab dah. Okey, dia kata perlu diakui masa kini masyarakat lebih banyak menghabiskan masa dengan telefon bimbit berbanding dengan surat khabar dan juga televisyen. Sebabnya telefon bimbit kini tidak seperti dulu. Sekarang ni nak tonton TV pun boleh melalui telefon. Jika dulu fitnah, berita palsu agak sukar untuk dihebahkan, hari ini tak lagi. Pun begitu perlu diakui dari sudut positifnya orang ramai mudah untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Ada seorang lagi, Islam Mela kata kemajuan dalam bidang teknologi yang mampu dirasai oleh setiap orang. Selain mudah untuk mendapatkan maklumat, kesahihan sesuatu cerita atau berita yang disebarkan banyak yang meragukan. Penyebaran fitnah juga mengambil peluang untuk menyebarkan cerita-cerita rekaan mereka. Sebagai pengguna bijak, kita harus tahu atau membuat penilaian terhadap isu-isu yang disebarkan. Itu pandangan mereka di Facebook. Syaril, jom kita terus bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, minta maaf lah mengganggu Ustaz beribadah malam-malam ni. Okey Ustaz, tajuk kita pasal semuanya di hujung jari. Dari sudut agama pun kita nak tahu juga Ustaz. Sebab kadang-kadang kita bila menulis dekat laman sosial, kita lupa benda-benda tu. Sedangkan ajaran Islam ataupun agama pun menekankan mengenai fitnah ini sendiri. Mungkin Ustaz ada sesuatu yang nak dikongsi. Baik, terima kasih Syaril dan juga sahabat-sahabat yang berada di studio dan juga di rumah. Bila kita sebut tentang fitnah akhir zaman ni dan juga fitnah terutamanya di media sosial, sebenarnya inilah antara fitnah yang jelas namun terselindung dalam kesedaran manusia. Sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW sebenarnya dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang dikenali sebagai fitnatud duhaima. Apa dia fitnah duhaima ini? Iaitu satu fitnah yang bermaksud kesengsaraan yang besar, menyeluruh dan mengelirukan
tidak ada seorang pun daripada dunia ini akan terlepas daripada menerima kesan buruk ini. Dan ada satu tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu apabila banyaknya pena, disebut zuhurul aqlam, berleluasa dan banyaknya pena, menunjukkan kekuatan pengaruh dan manipulasi menerusi penulisan dan pada hari ini media baru. Kalau kita tengok dalam hari ini, kita kata orang mudah untuk menyebarkan fitnah, cerita palsu, menjatuhkan maruah, kita panggil membunuh personality, dan macam-macam hal lagi yang berlaku dalam media kita pada hari ini, disebabkan oleh penulisan yang kita kata hari ini orang sebut sebagai cyber war dan macam-macam lah. Ini semua pernah disebut oleh Nabi SAW sebenarnya. Dan gambaran hari ini manusia terlalu mudah menulis. Sedangkan kalau dulu orang nak cari pen dan kertas, hari ini orang boleh menulis atas kaca sekalipun. Kalau dulu orang tulis atas kaca ni orang kata orang gila barangkali. Hari ini orang tergila-gila menulis di atas kaca. Sehingga menyebabkan manusia boleh berpecah belah dan sebagainya. Dan ini juga termasuk dalam apa yang disebut dalam istilah agamanya sebagai namimah, mengadu domba. Kemudian ada aspek-aspek merendahkan manusia disebut sebagai sukhriyah, ejekan, dan juga istihza, iaitu sarkastik sesama manusia. Begitulah. Okey, alhamdulillah. Ustaz, mungkin sikit saya ringkas. Kalaulah kita penyebab untuk satu berita palsu itu dibuat dan kita rasa bersalah, muhasabah diri, apa antara pendekatan yang kita boleh buat jika kita dah terlanjur tersalah lah Ustaz, contohnya? Baik. Kalau kita terlanjur di media sosial misalnya, menyebarkan berita palsu ataupun hadis-hadis agama pun boleh disebarkan secara palsu ya. Contohnya hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu ya. Dan benda ini akan menyebabkan agama orang rosak. Betul. Jadi kalau dah melakukan kesilapan, apa yang kita boleh lakukan? Kalau dia melibatkan manusia, kita perlu menulis kembali, memohon maaf dan membersihkan dirinya daripada tuduhan dan juga kepalsuan yang kita buat. Itu antara perkara yang utama. Dan kalau dia melibatkan soal agama dan sebagainya, kita betulkan balik fakta dan kita mengatakan bahawasanya apa yang telah tersebar itu adalah salah dan hentikan sebaran itu. Ini sesuatu yang perlu dilakukan dan ramai di kalangan kita yang gagal melakukannya. Saya seru kalau ada yang berlaku sedemikian, maka bertaubatlah dan kembali membetulkan keadaan. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ahmad Husni. InsyaAllah semoga kita sama-sama muhasabah diri. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz Ahmad Husni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiranya dah terjawab lah kan segala apa. Sebab apa yang saya perhatikan memang ramai juga di antara kita ni yang terlalu kata orang taksub dengan gadget, dia menyebarkan hadis palsu. Betul. Itu yang paling teruk sekarang ni Baik. Kita ada seorang lagi pemanggil, Encik Fendi untuk soalan kepada tetamu kita. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Fendi. Secara ringkas soalannya. Ya. Saya berminat dengan apa yang di dalam suara kita, hak kita malam ni. Tapi kadang-kadang apa yang saya bukan terkilan, saya pun zaman saya menulis dulu seperti zaman batu orang kata. Bermakna umur saya sekarang dah lebih daripada 60 tahun. So, kalau kita sentiasa menyalahkan kedua mak, ibu dan bapa kita untuk gadget-gadget ni, di mana pergi yang lain-lain yang diamanahkan? Contoh apa yang saudara malam ni cerita tadi. Jangan dicaskan, saya setuju. Caskan dalam 10%, dia pun saya setuju. Tetapi yang mana? Di manakah yang telah ditanggungjawabkan pada setengah daripada yang mungkin saya sebut, tak perlu sebut pun, mungkin kalau saya sebut macam ni orang dah faham dengar apa yang saya sebut. So tentang ustaz tadi cakap, saya suka, saya seronok. Pasal apa 4 prinsip tu langsung tidak diperamalkan dalam undang-undang syariah. Amanah, siddiq, amanah, baik. Tabligh dan fatona. Di mana pergi benda-benda tu? Tidak disebarkan kepada yang bertanggungjawab. So,
Saya minta maaf dan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Cik Afendi. Waalaikumsalam. Ya, itu satu pandangan Cik Afendi. Cuma ya, dari sudut yang kita boleh petik adalah mungkin kegusaran khalayak mengenai sejauh mana hukuman ataupun perkara-perkara tindakan boleh kita ambil kepada jenayah-jenayah yang kita sebutkan sebagai jenayah cyber ini. Mungkin Cyber Security Minister. Di bawah Seksyen 233, satu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, seseorang yang menggunakan internet atau telefon untuk menyebar maklumat atau berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika didapati bersalah, mereka boleh didenda RM50,000 atau dipenjara selama tempoh kurang setahun atau kedua-duanya sekali. Ada hukuman tertentu. Hukuman tu memang ada. Jadi kepada pengguna internet ataupun social media, mereka perlu berhati-hati. Kalau mereka menggunakan teknologi ni untuk benda-benda yang salah, mereka boleh ditangkap dan akan didenda. Cik Azimin, saya setuju juga apa yang Cik Effendi katakan tadi. Kita letak kesalahan total ke ibu bapa. Itu tidak boleh sebenarnya kan. Jadi bagaimana hubung kait antara NGO, masyarakat, pengamal, penguatkuasa contohnya kepada tindakan ini? Dia sebenarnya, kalau saya boleh katakan di sini bahawa isu ini sebenarnya isu global. Isu yang mana sejagat, yang mana dihadapi oleh semua orang. Dan bukan saya katakan isu ini terletak kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa adalah ketua keluarga. Jadi kalau kita tengok tadi bila kita bincangkan kenapa anak-anak kita ketagih kepada gadget, puncanya salah satunya adalah daripada ibu bapa. Dan kalau kita nak salahkan pihak kerajaan, ada pihak-pihak yang tertentu yang menyediakan satu orang kata kemudahan internet yang sangat tinggi, bagi saya itu bukan satu kesalahan. Itu sebenarnya adalah satu penyediaan infrastruktur yang baik, tetapi kita yang sepatutnya mengawal. Sebab itu saya boleh katakan di sini bahawa kita kena ada 4 prinsip di dalam menyediakan diri kita dan juga keluarga kita untuk mendepani media sosial dan juga gadget ini. Itu prinsip yang pertama adalah kita kena adalah time management. Pengurusan masa. Mesti kena ada. Kita kena tahu bila seseorang individu tu boleh masuk ataupun akses dengan kita. Kadang-kadang isu di sini adalah ibu bapa melihat gadget terlalu lama. Kesan dia adalah, boleh saya katakan, ada rantaian masalah. Pertama sekali, bapa tengok handset. Kemudian isteri rasa bosan, isteri pun tengok handset. Ibu bapa tengok handset dan akhirnya anak-anak juga bosan dan menyebabkan mereka juga tengok handset. Mungkin ibu bapa tengok handset tu kerana mereka nak buat kerja. Dan disebabkan oleh akses kerja itu kepada diri individu di Malaysia dan juga di seluruh dunia, orang kata 24 jam mana boleh akses. Jadi disebabkan oleh itulah sebenarnya kenapa kita sebagai seorang ibu bapa dan juga orang kata ibu bapa lah yang lalai melaksanakan tanggungjawab kita. Kalau kita boleh tengok di Perancis dan juga Brazil, mereka telah keluarkan satu law dipanggil disconnected law, iaitu yang mana mana-mana majikan yang menghantar email kepada pekerja selepas 30 minit mereka habis waktu bekerja, mereka akan dipersalahkan. Okey, mungkin kita dah tengok dulu, Fat. Nampak doa kat tangan tadi tu. Okey, jom kita tengok dekat Facebook. Pandangan daripada Khairul Anas pula. Tak ada soalan, semua bagi pandangan hari ini sebab semua jawapan dah dijawab oleh panel kita pada hari ini. Okey, Khairul Anas ini pandangannya, mindset dan juga tata cara penggunaan harus dipelajari. Kita ada pilihan sama ada menggunakan teknologi untuk tujuan kebaikan ataupun sebaliknya. Tetapi zaman sekarang ni ibu bapa terlalu mudah memberi kepercayaan kepada anak-anak yang di bawah umur untuk bermain gadget tanpa ada pemantauan, sedangkan kita tahu impak gadget itu mampu untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Kata Airul Amri bermakna lebihkan bermain permainan di dalam gadget. Okey, luangkan masa bersama dengan kawan-kawan dan juga aktiviti yang berfaedah seperti memancing, futsal, snooker dan juga berkemah. Aktiviti dia tertinggal perkataan jangan kok. Saya rasa lah kan. Semua takkanlah dia nak ni semua kan. Okey, sebab aktiviti ini dapat mengelakkan diri dari di final. Okey, yang terakhir sekali saya berminat salah satu, ini dia Nuriwi. Okey, anda fahami betul-betul ya ini dia artinya, ini dalam bahasa Inggeris sebab saya memang pakar dalam bahasa Inggeris, saya baca lah ya. Okey, your cell phone has already replaced your watch, camera, calendar and alarm clock. Please don't let it replace your family. Bahasa Jawa Jadi Jawa pula. So maksudnya Syarif faham dekat sini kan. Janganlah kita terlalu taksub dengan gadget sampai keluarga kita diabaikan.
Para penonton sekalian, sama-samalah kita muhasabah diri. Kita pun ingatkan diri kita juga, kadang-kadang kita pun tergolong dalam golongan ini. Sebab Encik Azimin ada satu statistik yang dia nak kongsikan yang sangat mengejutkan. Nanti hujung ini kita kongsikan statistik tu. Cuma tuan, kita nak tahu jugalah, mungkin Cyber Security Malaysia antara yang sentiasa turun pada memberikan panduan yang betul, contohnya dari sudut internet, dari sudut klik dengan bijak. Mungkin ada sesuatu lah di hujung-hujung ni. Cyber Security Malaysia kita mengesyorkan pengguna-pengguna internet mengamalkan amalan terbaik, best practices. Contoh yang pertama adalah mengenai penggunaan password. Kata laluan. Kata laluan tu adalah sangat penting. Contohnya kita kena buat kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol dan sebagainya. Itu adalah salah satu tips yang paling mudah. Bila kita menggunakan IT, teknologi dan sebagainya, kata laluan tu memang basic. Information yang memang kita perlu kemas kini. Dan password tersebut pula kalau boleh kita jangan guna password yang sama untuk servis-servis yang lain. Contohnya bila dah ada Facebook pun password tu, Instagram pun dan lain-lain, password yang sama. Dekat mana nak simpan password ni? Kalau dah hilang pening juga nak cari. Dia kalau ikutkan memang di internet ada berbagai jenis perisian yang kita boleh muat turun, yang boleh memudahkan pengguna untuk dapatkan berbagai-bagai jenis password. So contohnya yang satu ialah KeePass dan LastPass. Itu adalah KeePass dan juga lagi satu LastPass. Itu adalah dua contoh perisian yang kita boleh guna untuk simpan semua jenis password kata laluan. Selain daripada itu, dari segi tips penggunaan internet menggunakan Wi-Fi public. Itu pun adalah sangat penting. Kalau boleh, kalau kita nak membuat aktiviti perbankan contohnya, kalau boleh janganlah guna public Wi-Fi, gunalah network yang kita pasti bahawa ianya adalah selamat. Itu pun adalah penting jugalah kita guna pakai. Melalui Wi-Fi pun orang boleh? Boleh, berkemungkinan. Pasal isu public Wi-Fi ialah kita tak tahu siapa pentadbir di sebalik perkhidmatan Wi-Fi tersebut. Jadi kalau ikutkan dari segi teknologi, berkemungkinan kita boleh bypass ataupun boleh bacalah maklumat yang keluar daripada Wi-Fi tersebut. Okey, baik. Seterusnya? Selain daripada itu, jangan klik URL, attachment dan sebagainya daripada orang yang kita tak kenali. Itu adalah penting. Pasal selalunya sekarang ni kita dapat banyak email-email yang saya panggil email sampah, spam. Spam. Itu memang selalunya dalam 60 ke 70% email yang kita dapat adalah email sampah. Dan kalau kita tak berhati-hati bila kita buka email-email tersebut, bila kita klik dia punya link dan sebagainya, berkemungkinan kita punya gadget-gadget boleh jadi dikena dengan malware lah, dijangkiti dengan malware dan sebagainya. Dan selain pada itu, saya syorkan kepada semua pengguna untuk memasang perisian antivirus. Antivirus software. Antivirus software sama ada komputer di rumah ataupun gadget-gadget lah, iPad, smartphone dan sebagainya. Kerana kita kena pastikan semua perisian gadget-gadget tersebut ada perisian anti-malware. Itu adalah penting. Pasal sekarang ni dengan smartphone, telefon mudah alih tu pun ada banyak maklumat-maklumat yang penting. Kalau kita tak jaga dan berkemungkinan akan jadi inilah mangsa pergodaman. Okey, baik. Itu di antara beberapa perkara penting yang kita kena manfaatkan. Baik, Tuan Azmi, di hujung-hujung ni ada sesuatu yang nak dikongsi, fakta-fakta menarik itu. Cuma saya nak kongsikan kepada semua penonton. Statistik penggunaan telefon ataupun gadget di tempat-tempat yang tertentu. Mungkin surprise kepada kita. Yang pertama sekali, panggung wayang. 35% daripada kita menggunakan telefon di panggung wayang. Yang kedua, semasa kita makan 33%. Semasa memandu 55% daripada kita semua. Maknanya 5 daripada 10 orang menggunakan telefon semasa memandu. Sebagai contoh, kita berhenti di traffic light, kita automatically kita akan ambil telefon kita sebab kita ketagih ataupun sambil memandu. 55%. Yang Syaril selalu buat bilik mandi 12%. Saya yang buat. Aduh. 12% dan yang terakhir ada 12% ada orang buat. Dan satu lagi tempat beribadah ataupun tempat kerja 19%. Ini satu statistik yang ada. Dan 59.2% daripada remaja yang ada di seluruh dunia adalah
dikategorikan sebagai ketagihan gadget. 59.2%. 59.2% remaja seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami masalah ketagihan gadget. Itu baru zaman kita zaman anak-anak kita tak tahu lagi kan. Kemungkinan 100%. Sebab sebilangan besarnya adalah kita yang pengguna yang tidak rasa ketagih sangat kan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Azimin. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Tuan Megat daripada Cyber Security Malaysia. Yalah, mungkin masanya singkat tapi setidak-tidaknya kita dah timbulkan satu perasaan baru kepada anak muda kita supaya kita semua para penonton dapat muhasabah diri. Kita ingatkan diri kita sendiri juga sebenarnya, Fat. Betul-betul Tapi yang paling banyak sih ramai sekali orang main handphone ketika memandu. Biasalah sekarang kan KL kan jam, biasa dia orang kan. Saya tengok handphone, update status. Kadang-kadang kita guna ni Google Maps, Waze, pegang kan. Tapi itu pun guna telefon lah kan. Sebab kita dah terlalu bergantung kepada gadget ni. Ketagih sebab kita sepatutnya kita nak pergi ke satu tempat sebenarnya kita dah tahu. Tapi kita nak guna juga sebab kita ketagih. Pegang tangan isteri anda lagi orang kata sentuhan fizikal lagi bermakna daripada sentuhan di laman maya. Kadang-kadang duduk sebelah pun awak buat apa tu? Okey, baik. Kita nak berakhir di sini. Kita jumpa minggu depan. Suara kita tajuknya tak tahu lagi. Tajuk dia belum tahu lagi. Sama ada berkemungkinan berkenaan dengan pasal kesihatan mungkin. Kesihatan. Okey, baik. Kita jumpa minggu depan. Saya Syaril Surapuddin. Saya Fazli Fuad. Suara kita. Assalamualaikum.